أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peluang pada waktu kita mungkin berada di rumah ataupun mungkin sebahagiannya berada di pejabat dalam kenderaan untuk sama-sama kita menatap, mendengar, mengikuti kepada sesi ulang kaji Al-Quran pada halaman 60 hingga 64 pada hari ini, dan kita bertuah ya kerana pada hari ini kita bersama dengan tetamu Syekh Abdul Karim Al-Makki, Imam Masjid Negeri di Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya-Allah. Dan bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ya Ustaz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik ya masya-Allah. Ya, kita gembira hari ini. Ya Ustaz. Kerana walaupun saya duduk Shah Alam, Ya. Syekh Abdul Karim pun di Shah Alam. Betul, Ustaz. Tapi bertemu di teratak kecil ini amat membahagiakan. Betul, ya, Ustaz. masya-Allah. Dan sebentar tadi kita mendengar bacaan walaupun kita masih lagi PKPP Ustaz ya. Tetapi tak boleh terbang ke luar negara, Yes, tapi kita macam dah sampai Allah ke Rabbi.
Mekah Madinah, Betul, Ustaz. kita nak sampai ke Kuwait insya-Allah, di mana kita ingin mendengar bacaan-bacaan ulang kaji pada hari ini, melihat kepada bacaan, kita cuba memahami, melihat balik apa yang telah kita belajar agar para malaikat Allah menyaksikan kepada kebaikan-kebaikan hasanah yang dibina, kebaikan yang dibina ini akan menghancurkan yudhimnas sayyiat, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, sehingga kan Allah mudahkan urusan kita pada hari ini, minggu ini, untuk keluarga kita, untuk negeri dan negara ini. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki, di mana Syekh kalau katakan sebentar tadi sebenarnya saya macam pernah dengar bacaan itu. Boleh tak kalau kongsikan sedikit sebenarnya siapakah tokoh yang biasa membacakan bacaan sebegitu? Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Fazrul dan terima kasih pada Syekhuna Ustaz Ahmad Tirmizi. Bacaan yang saya baca sebentar tadi adalah bacaan tokoh yang dikenali oleh ramai masyarakat di negara Arab dan seluruh dunia. Rahmatullahi alaihi Syekh Muhammad Ayub. Syekh Muhammad Ayub sudah meninggal dunia, tak silap saya 3 tahun dah. Jadi ramai guru-guru, para alim ulama, para qura'-qura' yang mempelajari bertalaqi dengan Syekh Muhammad Ayub. Tadi saya baca bacaan Syekh Muhammad Ayub, bacaan yang anda tak tahu Sika ke ataupun bacaan Hijaz, anda pun tak erti tarannum. Jadi kena tanya Ustaz Tirmizi lah. Tapi biasanya Syekh Muhammad Ayub yang baca bacaan ni, kalau kita dengar, sering dengar di masjid, di majlis-majlis mana akan dengar suara Allahyarham Syekh Muhammad Ayub dicucur rahmah insya-Allah. Allah masya-Allah. Itulah pengenalan awal kita pada hari ini, ya, bila bercakap dengan Syekh Abdul Karim Al-Makki ini sebagai individu yang boleh membaca dengan bacaan yang bagus, dengan tokoh-tokoh yang ada di Mekah Madinah yang kita impi dan rindui Ustaz, ya. Dan bercakap tentang Syekh Ayub sebentar tadi, maksudnya bacaan itu tadi mengingatkan kepada kita, ya, dengan nadanya mengingatkan kepada kita bahawa cabaran dalam dunia ini sejak dahulu, kalau dalam ayat 78-79 itu ialah interaksi bersama Alkitab, dan ada orang-orang pada zaman Bani Israel itu yang memutarbelitkan isi kandungan daripada Alkitab untuk manfaat mereka, ya, bukan daripada Allah, bukan daripada kitab, tetapi dia kata ini daripada kitab, ini daripada Allah, padahal sebenarnya mereka melakukan pendustaan, ya, wa yaquluna 'alallahi al-kadhiba wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui perkara itu. Ini adalah peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, dan inilah bacaan tadi, dan cara untuk kita mengelak daripada menjadi orang yang memfokuskan kepada ataupun diputarbelitkan ialah kita menjadi golongan rabbani, ya, satu di kalangan ulama, tapi juga kita sebagai manusia ataupun rakyat biasa Ustaz, ya, kita perlu menjadi golongan rabbani, iaitu selalu mengajar dan juga belajar Al-Quran. Dan mungkin itu membawa kepada yang saya nak lebih lagi lah, kita nak berkenalan dengan Syekh Abdul Karim. Bercakap tentang Syekh adalah individu daripada bumi Asia, kan, daripada bumi Asia, tetapi bila cara bacaan itu macam orang Arab, kan. Boleh Syekh kongsi sikit latar belakang, lahir di mana, dan maksudnya belajar mengajar ini sudah pastinya satu pengalaman yang menarik yang boleh dikongsikan. Sila. Masya-Allah, masya-Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya bernama Abdul Karim Umar Mak Sing, ataupun dikenal dengan Abdul Karim Al-Makki. Sebenarnya saya rezeki lahir di Makkahul Mukarramah, di Syabab Ali Sugelil, berdekatan dengan Masjidil Haram dalam 500-600 meter Ustaz. Masya-Allah. Jadi Allahyarham ayah saya belajar kat Masjidil Haram, dan saya sering dibawa ke Masjidil Haram dalam suasana Masjidil Haram, boleh kata tiap hari Ustaz. Tiap hari. Jadi dari situ saya mula cinta dengan suasana masjid, dah rindu tiang-tiang masjid, dan saya sering mendengar alunan azan, bacaan imam-imam yang
begitu merdu seperti Syekh Abdul Rahman As-Sudais, seperti Syekh Saud Al-Shuraim, Syekh yang hebat sampai umur usia 18 tahun Ustaz. 18. Jadi saya dapat belajar tahfiz di Masjidil Haram juga tingkat 2 bersama dengan kalangan anak-anak Arab dan campurlah kami sana ada daripada usul asal Pakistan, usul asal daripada Indonesia, usul asal daripada Nusantara dan campur Afrika pun ada. So boleh betul-betul Afrika pun boleh belajar sikit-sikit. Jadi macam-macam bahasa di sana sebab Mekah ni berkat doa Nabi Ibrahim ni berbagai kaum di sana semua ada. Betul. Macam Urdu pun boleh cakap sikit, Indonesia boleh cakap sikit, di semua boleh cakap. Cakap sikit Urdu Ustaz nak dengar lah. Urdu naik. Naik. Maknanya Tora maknanya sikit-sikit lah. Sikit Tora yang mainan tu. Tora. Jadi alhamdulillah dengan barakah doa Nabi Ibrahim dapat mempelajari Al-Quran di sana walaupun tak sehebat, taklah menghafal Quran 30 juz sehebat orang hafiz, tapi menghafal Al-Quran, pengalaman dalam suasana menghafal Al-Quran sebenarnya datang daripada sokongan seorang ayah dan ibu Ustaz. Kalau tak ayah dan ibu, saya rasa saya pun daripada kalangan anak-anak muda remaja yang biasa saja, tapi kerana dengan berkat doa dan sokongan saya rasa Ustaz Tirmizi lebih tahu suasana Mekah macam mana. Jadi alhamdulillah kini berkhidmat di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai pegawai Ahli Waris Islam dan imam. Masya-Allah. Okay, jadi itu pengalaman jauh Ustaz berada di Mekah, lahir di sana dan akhirnya kembali balik di bumi Asia ini ya untuk bersama ya. Dan Ustaz bila berpindah balik ke Malaysia tu pada umur berapa Ustaz? First saya balik usia saya 18 tahun. Oh 18 tahun. 18 tahun. Lepas tu saya belajar dan saya ambil diploma syariah undang-undang di Perak, Bagan Serai. Jadi saya ambil diploma syariah undang-undang terus pergi Mesir dan sambung di Riyadh. Lepas tu sebagai qari lah, maksudnya jemputan diraja baca Quran, salah satu anak Melayu yang dapat baca Quran dalam suasana dalam istana King Abdullah ketika itu dan masa tu King Salman masih jadi gubernur di Riyadh lagi, belum jadi raja lagi. Pernah alhamdulillah, ni semua ni adalah barakah daripada Al-Quran ya. Kalau ikut saya kosong sahaja, tak ada benda, tak ada keturunan ahli ulama, tak ada, tapi dengan barakah Al-Quran, dengan kesungguhan kita baca Al-Quran, menghayati dan kita mempelajari ilmu tajwid dengan baiknya, maka alhamdulillah Allah Taala angkat darjat orang yang baca Al-Quran, dan saya pun diangkat juga untuk bersama-sama dengan orang Arab hasil daripada doa ibu bapa dan barakah Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ya, barakah daripada Al-Quran itulah yang sebenarnya boleh mengangkat sesiapa saja. Ya, betul. Dan itulah juga rahsia bagi orang-orang terdahulu. Maksudnya di peringkat pada zaman sahabat atau zaman Nabi itu pelbagai kumpulan daripada Rom, daripada Farsi, tetapi dengan Al-Quran itu sebagai tali Allah yang masing-masing berpaut, maka ia cukup untuk menyatukan dan mengangkat ya umat-umat terdahulu dan juga umat zaman sekarang ya. Jadi ini perjuangan daripada seawal Nabi Adam, daripada Nabi Ibrahim. Kita nak melihat pada halaman 61 sebenarnya, di mana bercakap tentang Nabi Ibrahim. Ini adalah satu susul galur daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak, Nabi Ismail, Yaqub, dan terus kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-84 Allah mengingatkan wa nahnu lahu muslimun, nabi-nabi ini semuanya menyerah diri kepada Allah, dan perjuangan Al-Quran ini yang didoakan oleh Nabi Ibrahim adalah perjuangan Islam seawal Nabi Ibrahim dahulu Ustaz ya. Jadi ini bila bercakap tentang Ustaz belajar Al-Quran yang dia belajar boleh masuk ke istana ke pergi ke mana sahaja satu dunia ini, rupa-rupanya amazing. Amazing kerana sudah tentunya kerana Quran ini Quranan ajaba ya. Siapa bersama Quran maka dia juga akan menjadi amazing, menjadi sesuatu yang menghairankan kerana disusun oleh Allah yang kita berserah diri dan tidak ada agama lain kecuali agama Islam sebagaimana ayat 85 dalam surah Ali Imran. Jadi kita nak dengar daripada Ustaz Syekh Abdul Karim bacaan ayat 84-85 bercakap tentang Nabi Ibrahim dan Islam sebagai pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita mungkin nak dengar macam mana Ustaz? Okey. Silakan Ustaz Tarmizi. Tak sempat Ustaz Tarmizi ni pasal saya nak subhanallah. Silakan Ustaz. Terbaik Ustaz, alhamdulillah. Saya pun
secara peribadinya rasa sangat teruja dan gembira sangat hari ini Ustaz, kerana Syekh Abdul Karim bersama dengan kita. Dan kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, pernah satu episod yang sebelum ini saya pernah menyebut nama Syekh Abdul Karim, iaitulah beruntung orang-orang Shah Alam atau orang Selangor yang ingin merasai suasana solat seperti di Mekah, berjemaah dengan Syekh di Masjid Negeri Shah Alam. Nak dengar suasana solat di Kuwait, ke Masjid Negeri Shah Alam. Nak dengar suasana Madinah Al-Munawwarah, juga boleh berjemaah dengan Syekh Abdul Karim. Jadi saya kata mungkin satu hari kita akan bersama, dan alhamdulillah hari inilah harinya. Dan saya dalam Syekh Abdul Karim, Syekhna dalam rancangan atau episod-episod My Quran Time, kadang-kadang saya cuba untuk membaca imam-imam, gaya bacaan imam-imam. Atau dengan Syekh Mahir, tapi jadi macam Mahir Zain macam tu. Syekh apa nama ni, Bandar Abdul Aziz Balila, kita ada Syekh Ali Al-Huzaifi, tapi saya buat tu tak jadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah toke dia ataupun orang yang Syekh Abdul Karim memang terkenal mampu atau boleh membaca mengikut bacaan imam-imam terkemuka, hampir 15 orang qari. Jadi satu benda yang kita boleh share, boleh kongsi yang kita nanti, betapa dalam bidang atau dalam pengajian Al-Quran ini pentingnya perasaan cinta kita kepada Al-Quran dan orang yang membawa Al-Quran. Maksudnya kenal qari-qari, menjadi idola kita. Betul. Jadi hari ini Ustaz, kita nak petik saja Ustaz. Nak dengar Syekh apa, petik. Ini kalau boleh Ustaz, ini kalau boleh para penonton boleh bersuara, kita nak minta penonton request. Nak dengar Syekh apa? Tak. Saya tekan play je. Play. Jadi tadi Syekh Abdul Karim, Syekh dah baca tadi Imam Syekh Muhammad Ayyub rahmatullahi alaih, dan juga saya pun baca tadi sikit-sikit bacaan Syekh Al-Husari. Jadi kita nak dengar sekarang Ustaz, imam yang selalu saya baca tapi tak jadi. Syekh Mahir. Kita nak dengar sekarang ni. Silakan Syekh Mahir Al-Muiqli, Imam Masjidil Haram, untuk bacakan bacaan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Surah Al-Allahul Azim itu adalah daripada ayat 85. Tak puas Ustaz. Ya. Tak puas dengar Ustaz. Ya, betul Ustaz. Dan ia mengingatkan kepada kita berkali-kali, bacaan yang bagus ni dia meresap masuk ke dalam, Bila apa Allah mengingatkan pada ayat 85 ini bahawa wa huwa fil akhirati minal khasirin, mereka itu dia itu di akhirat nanti di kalangan orang yang rugi, amat rugi bila memilih selain daripada Islam. Memilih selain daripada menyerah diri kepada Allah. Pasal al-Islam itu bukan sekadar kad pengenalannya Islam, tetapi sifatnya itu menyerah diri betul-betul dalam hidupnya, dinan, cara hidupnya itu bila sudah tiba masa untuk solat dia cepat-cepat menyerah diri untuk solat. Bila masa untuk Quran dia cepat-cepat serah diri untuk Quran. Bila masa untuk saya ikut peraturan dia serah diri kepada Allah. Hatinya itu salim, yang sejahtera, menyerah diri, itulah yang digelar sebagai orang yang tidak rugi. Tetapi kalau tidak, Allah nyatakan pada ayat 85 wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nilai perkara ini, nilai Islam ini amat berharga, sehingga kan pada ayat yang ke-90 dan 91 itu Allah menyatakan tentang orang-orang kafir bila dia sudah mati, meninggal, kalau katakan dia boleh menebus dengan emas seluas bumi ini, dia akan tebus. Tetapi sebenarnya azab Allah pada mereka kerana apa? Kerana di dunia
dia ada beberapa emas itu dia nak kumpul ya kalau pengikut Nabi Isa itu dia siap simpan dalam rumah sampai ahli keluarga pun tak tahu. Ustaz ya, nak cerita sampai betapa mereka ini memang kedekut, memang hati memang teruk kan. Jadi di situ bagaimanakah penceritaannya pada ayat 90-91? Sudah tentu kita kembali balik ke bumi Mekah Madinah. Ya, kali ini kita berbeza, bertukar Ustaz. Hari ini special sikit. Ya, betul, kita Malaysia Mekah Madinah. Malaysia Mekah Madinah bersama Syekh Abdul Karim. Walaupun dalam keadaan masih lagi tak boleh nak terbang tak jauh, boleh terbang, tapi kita akan dibawa terbang. Dibawa. Subhanallah Ustaz. Jadi kali ini Ustaz pilih nama Syekh. Syekhnya sudah wujud. Okey. Masya-Allah. Jadi kita telah mendengar Syekh Muhammad Ayyub, Syekh Mahir Al-Muiqli, kita dah dengar Syekh Al-Husari. Jadi sekarang ni kita nak dengar pula bacaan daripada kita nak terbang ke Madinah sekejap. Madinah. Ke Madinatul Munawwarah sekejap untuk kita dengar bacaan qari yang masih ada sekarang ini dan anak dia pun sekarang dah jadi imam Syekh iaitu Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. Silakan Syekhna. Syekhna mungkin ada pengalaman bersama dengan Syekh Abdul Rahman Al-Huzaifi. Hanya bersalaman, tak sempat bertalaqi, tapi alhamdulillah satu peluang untuk kita sama-sama bertalaqi dengan sahabat-sahabat beliau seperti Syekh Muhammad Khalil Al-Qari, iaitu anak pada Tuan Guru Khalilur Rahman, iaitu rahmatullahi alaih, guru besar tajwid dan Quran di Madinatul Munawwarah, yang sering Syekh Huzaifi membaca bersama dengan mereka. Syekh Muhammad Ayyub, mereka semua tempat yang sama, ada maqra' di sana. Mereka mengulang ngaji Al-Quran dengan para a'immah. Salah satunya Syekh Ali Jabir pun ramai yang belajar di Madinah bersama dengan Syekh Ali Huzaifi, Syekh Muhammad Ayyub dan Syekh Muhammad Khalil Qari. Ya. Jadi kita tentu rindu suasana Masjid Nabawi. Saya terbayang-bayang Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi nak keluar sembahyang solat subuh, mengejar-kejar sah pertama, mengejar-kejar punya imam. Jadi kita ambil suasana Masjid Nabawi, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita semua menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam dan dapat menunaikan umrah dan haji insya-Allah. Kita sedikit Ustaz daripada iqamah Syekh Imam Masjid Nabawi serta dengan Fatihah dia serta dengan bacaan ini sikit Ustaz. Baik, kita terbang ke Madinatul Munawwarah insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Inilah bacaan daripada Bumi Madinah, Ustaz, mengingatkan kepada kita bahawa kalau tuan-tuan sampai ke Madinah nanti, ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa berjuanglah, jangan sampai emas yang ada, duit yang ada itu kita simpan bertumpuk bertingkat-tingkat, padahal sebenarnya bila sampai di akhirat nanti Allah menyatakan ulaika lahum adzabun alim, sengsara azab yang diberikan kepada orang-orang yang tidak menggunakan segala apa yang ada. Kalaupun ada emas seluas bumi ini, tetap tidak dapat menjadi taruhan kepada azab yang diberikan kerana tidak menggunakannya untuk kehidupan kita seharian, untuk perjuangan Allah. Saya pernah lihat Ustaz satu gambar daripada Syekh Abdul Karim bersama dengan Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Katanya fursah zahabiyah, masa emas. Ustaz sebut emas tadi, ni masa emas. Kita akan kongsikan selepas ini Ustaz. Selepas ini kita berehat seketika insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبري في الهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Fazrul, sambung. InsyaAllah dapatkan yang original. Ya, masya-Allah. Kita itulah, Ustaz, bertemu ya dalam My Quran Time pada hari ini. Kita bertuah ya, kita boleh terbang ke mana saja yang kita inginkan untuk kita menghargai kepada bacaan yang bagus, untuk sama-sama kita mengambil pelajaran daripada ulang kaji kita halaman 60 hingga 64 bersama dengan sahabat semua yang berada di seluruh dunia. Ya, untuk kita bergabung dan juga untuk kita berkenal-kenalan Ustaz, untuk kita bertukar-tukar buah fikiran. Bolehlah untuk bersama dengan kami di platform rasmi kita, Syekh Abdul Karim. Kita ada platform rasmi kita, kita ada Facebook, kita ada YouTube dan kita ada Instagram. Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time. Kita ada YouTube kita My #Quran Time Official dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang tanya tadi nasyid yang kita sampaikan tadi, yang Syekh Abdul Karim sampaikan tadi, itulah nyanyian nasyid daripada Syekh Mishari Al-Afasi, juga merupakan seorang syekh ataupun qari yang hebat bacaannya. Maksudnya kita dah ke Mekah Ustaz, kita dah ke Madinah, kita seperti tadi kita di Kuwait, Syekh Mishari di Kuwait. Sekarang ni kita nak dengar lagi tu Ustaz, Syekh Mishari, pelbagai lagi bacaan daripada syekh kita. Play saja, tekan saja. Cumanya Syekh Abdul Karim, mungkin boleh kongsikan dengan kita
tadi Syekh sebut lahir di Mekah, ya, lahir di Mekah dan mengikuti surrounding ataupun environment Al-Quran itu ketika kecil di Mekah. Adakah sama suasana budak-budak mengaji macam di sini ataupun masa Syekh di Masjidil Haram itu sendiri? Maksudnya adakah dia mengaji je kat dalam masjid ataupun dia macam kanak-kanak kat sini juga? Sebenarnya di sana pun taklah kata tahfiz sepenuhnya menghafal Quran di Masjidil Haram. Kita orang belajar dulu lepas asar sehingga isyak sahaja. Ya, kalau kita di sini masya-Allah anak-anak kita pun di asrama kan. So banyak masa menghafal Al-Quran di sana pun seperti kanak-kanak biasa. Tapi dengan barakah doa, barakah usaha tutup guru, alhamdulillah suasana tu yang menggalakkan kita ni bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Betul. Saya pernah dengar juga pengursian Syekh ada pernah sebut kata silap kalau guru-guru di sana Ustaz yang mengajar Al-Quran begitu baik sekali, kadang-kadang nama kita dipanggil kan, nama siapa? Nama saya Taha. Iqra Taha, surah Taha. Suruh baca nama Taha. Suruh baca nama Taha pula. Suruh baca surah Taha. Ada nama Yasin. Oh, Iqra alayya Yasin, baca surah itu. Maksudnya guru-guru itu sendiri. Tadi Syekh kongsikan barakah doa ayah. Maksudnya guru-guru Al-Quran pun kita maknanya kena galakkan anak-anak kita, anak-anak murid kita. Betul. Kerana di sana anak-anak tahfiz kita ataupun pelajar-pelajar kita ni dia mutafawid, maknanya berbeza. Jangan kita kira semua ni A semua ataupun cemerlang semua, tak, kita kira yang ni kemungkinan hafazan dia kuat tapi suara dia kurang baik. Yang ni suaranya bagus tapi tajwidnya kurang baik. So kita macam mana kita nak lengkapkan semua tu, kita pandai pujuk dan pandai ambil hati, insya-Allah menjadi anak-anak yang akan melahirkan anak-anak yang baik, insya-Allah. Ya, sebut pasal suara tadi ataupun ada yang A, ada yang B, ada yang C, Ustaz dan para penonton sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kadang-kadang Syekh, kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang batuk, Ustaz. Sesema. Oh, kadang sesema, Ustaz. Jadi tiba-tiba alamak nak kena mengaji ni ataupun nak kena jadi imam. Jadi mungkin Syekh boleh kongsi dengan kita Ustaz, dengan penonton semuanya. Kalau kita dalam keadaan kurang sihat itu, bacaan cara mana ataupun mengikut bacaan Syekh mana yang agak sesuai Ustaz? Mungkin ada ayat yang perlu kita baca Ustaz. Yang insya-Allah. Pengalaman saya tentang bacaan ni mengikut mood. Kadang-kadang suara kita ni kadang bangun pagi sesema, bersin 3-4 kali baru panggil bersin pagi, sesema pagi Jadi saya kalau kata sesema ataupun suara kurang sihat, saya akan pilih bacaan qari-qari yang kini rendah. Jahur ataupun suara bass seperti tabaqat suara dia seperti apa ni Syekh Saud Al-Shuraim. Jadi boleh lah insya-Allah. Kita dengar ya. Yang pagi-pagi, itu lama saya bukan pagi je, petang pun suara dia masih begitu. Jadi kalau kita melihat pada halaman yang ke-62 bila kita nak masuk kepada juz yang keempat ini, bercerita tentang infak dan juga tentang bagaimana Bani Israel mereka ini dia mengharamkan yang halal, dia mengharamkan haramkan halal, halalkan haram. Walaupun sebenarnya asas mereka jadi begitu itu bukan kerana suka-suka, tapi kerana mereka amat memandang tinggi pada tokoh. Walaupun tokoh itu contohnya Israel, Nabi Yaqub itu, dia kata dia mungkin tak suka daging unta, tapi mereka rasakan bahawa inilah yang perlu mereka pegang, bukan berpegang kepada Taurat yang mereka ada sebagai pelajaran untuk kita. Jadi kalau pagi-pagi nak bawa ayat ini Ustaz, macam mana kaedahnya? Silakan. Ayat pada berapa Ustaz? Ayat 92 hingga 94. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Masya-Allah, itu adalah bacaan Allah. Walaupun waktu pagi Ustaz ya, tak perlu tinggi-tinggi Allah, tapi ia sudah membawakan mesej yang besar ya, untuk kita infak, untuk jangan sekadar berpegang pada tokoh, tetapi juga kita perlu pastikan fatluha in kuntum sadiqin, itu pastikan tilawah daripada Taurat kalau Bani Israel. Pada kita kalau nak buat apa-apa, walaupun ada orang tokoh agama sekalipun, mestilah ada asasnya di dalam Al-Quran. Dan dalam halaman yang ke-62 ini sebenarnya ada peringatan kepada ahli kitab ya, pada ayat yang ke-98, 99 juga peringatan kepada orang-orang yang diberikan kitab secara umum Ustaz ya. Jadi kalau katakan nak baca dengan tegas ataupun dia mesejnya kuat kan, siapa syekh yang bacaan bagaimana yang biasa Ustaz bawakan untuk mesej itu tegas disampaikan? Masya-Allah. Seperti Syekh Yasir Ad-Dosari. Yasir Ad-Dosari. Memang ada dalam senarai saya Ustaz. Ada senarai dalam list saya ni Syekh Bandar Abdul Aziz Balila, Syekh Yasir Al-Dosri, Syekh Abdul Rahman Sudais yang belum lagi ditekan. Jadi yang ini ke Mekah, Madinah ke di mana dia? Kita nak pergi ke Mekah balik Ustaz. Mekah balik ya. Ke Mekah balik Ustaz. Cuma sebelum tu Ustaz, mungkin kita nak minta Syekh Abdul Karim kongsikan. Sebenarnya bila kita minat Al-Quran ini Syekh, macam Syekh sendiri bukan sekadar imam-imam Masjidil Haram, bahkan pernah mungkin boleh kongsi sikitlah dengan kami perasaan ataupun suasana bila bertemu. Bahkan saya tengok ada satu gambar tu dapat makan bersama dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Mungkin boleh kongsi dengan kami dan para penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nak cerita segala impian kita tidak mustahil Allah Taala bagi pada kita apa yang kita impikan. Jadi kemungkinan impian kita tidak dengan secara langsung sebulan, seminggu, 2 tahun, 3 tahun, tak. Saya bersama dengan Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudais, waktu saya belajar tahfiz, saya nakal untuk nak bersalaman dengan imam-imam dan Bilal Masjidil Haram. Budak-budak lain dia berlari nak main bola di luar sana, kalut, tapi saya tak. Waktu azan saya terus lari untuk pergi tempat Imam Sudais dia solat dekat mana, kereta parking kat mana, saya tahu dalam kereta tu ada apa, ada selipar, kasut anak dia, maknanya itu hobi saya. Tapi ketika itu usia saya kecil lagi, hanya bersalaman sahaja, tidak dapat membaca depan live bersama dengan Syekh Sudais. Setelah 22 tahun baru dapat baca Quran bersama dengan Syekh Sudais ketika Syekh Sudais datang salah satu universiti di KL, memberi ceramah, dan saya sebagai Imam Masjid Negeri Selangor pergi sebagai menyambut tetamu dan dapat peluang membaca, dan beberapa lagu bacaan imam di waktu majlis tersebut dapat membaca depan Syekh Sudais. Maknanya di sini tidak mustahil bagi kita kalau kita mimpi nak bersama dengan sesiapa, seperti kita mimpi nak jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah Taala ketemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Maka kita niat saja kita buat amalan soleh, buat amal kebajikan, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti kita akan bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi ahlul Quran, nak bersama dengan para imam-imam, insya-Allah kita akan jumpa suatu hari nanti. Tidak mustahil. Sekiranya kalau ajal kita masih ada lagi, maka tidak ada benda yang boleh menyekat kita untuk bertemu dengan para alim ulama. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Pengajian Al-Quran itu tidak ada kata ataupun tidak ada penamatnya. Tidak ada penamat. Betul. Selagi masih nyawa di kandung badan. Betul. Yang saya nampak sebentar tadi ialah sebenarnya peranan bagi orang dewasa ya, memberi semangat kepada anak-anak, bergambar, main-main dengan mereka ni. Sebenarnya rupanya Syekh Abdul Karim ingat pengalaman itu. Betul. Dan pengalaman itulah yang kita kena sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita beri ruang, kan? Beri ruang. Dan Ustaz pasal ada yang baru ni yang peminat Quran Time ini, anak umur darjah 2. Darjah 2. Dia datang ke TV Hijrah ni, waktu itu kita tidak ada live ya. Jadi mereka bergambar di luar ya, pasal nak
Jadi bila saya fikir itu, saya kembali balik pada kisah ini. Maksudnya bergambar, bercakap, minum bersama itu. Betul. Ini adalah muamalah bersama dengan anak-anak, dengan guru-guru, untuk memastikan Quran ini satu pengalaman yang indah. Mungkin dalam jauh di sudut hati dia ada impian dia sebenarnya. Kita ingat suka bergambar macam tu saja, jalan-jalan tengok TV Al-Hijrah studio dekat mana, tetapi rupanya ada impian dalam hati dia. Subhanallah. Dan doa itulah yang kita harapkan tuan-tuan kita doakan bersama. Jadi kita nak dengar tadi daripada Syekh apa tadi Ustaz? Kita ada 3 Ustaz. Syekh kita nak dengar dulu Syekh Bandar. Kalau saya Bandar baru bagi. Bandar baru bagi. Kita nak dengar hari ini Syekh Abdul Karim membacakan bacaan ala Syekh Bandar Abdul Aziz Balila, seorang Dr. Abdul Aziz Balila, seorang imam yang bacaan masya-Allah kita kata sangat-sangat menarik Syekh. Kalau tak silap kita pernah mengundang anak Syekh Bandar Balila bersama Ustaz Tirmizi pun ada, kita mendapat makan sama. Maknanya kita tak dapat ayah-ayahnya, dapat anak pun alhamdulillah tempias pun rasa terubat rindu kami kepada suasana Masjidil Haram. Ustaz Tirmizi ini nak cerita kata, dan Syekh Mesyari pun kami pun pernah sambut, pernah meraihkan Syekh Mesyari. Maknanya semua ni adalah yang penting kita niat Allah Taala beri kepada kita insya-Allah apa hajat kita. Sebut kat sini Bapak Ustaz, bila kita minat tu kan, kita akan cari Ustaz. Kita minat, contoh macam kita minat penyanyi, kita minat pemain bola, kita tahu jersey nombor berapa, saiz kasut berapa. Jadi begitu juga dengan Al-Quran, kita minat Allah minatnya Syekh Bandar Abdul Aziz Balila, pergi Shah Alam. Betul. Jumpa Syekh Abdul Karim contohlah. Betul. Sebelum ana lupa Ustaz, ana pernah tengok dalam Instagram terjumpa satu pemain bola, gambar dia kecil lagi tau. Gambar idola dia Ronaldo. Masya-Allah. Jadi sekarang ni dia main bola dengan Ronaldo. Maknanya tidak mustahil bagi dia. Dia tengok sekarang dia berpeluk-peluk dengan Ronaldo. Maknanya ini idola dia dan dia dapat. Mana sama juga kita pun kalau bidang agama, kalau kita membaca Al-Quran seakan-akan syekh mana, kita cuba membaca sepertinya, itu satu kemuliaan sebenarnya, bukan satu keaiban. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, anta tiru imam-imam ni tak ada lagu sendiri? Saya kata ini sebenarnya ada lagu sendiri, itu memang lagu kita sendiri tu kita tak boleh cerita ke orang lah. Cuma lagu imam-imam ni bagi saya ni untuk nak mendorong anak-anak muda, ayah dan ibu di luar sana untuk lebih kenal, pada dok kenal artis-artis, pemain bola contohnya sebagainya. Baik kita kenal ahli Al-Quran ni nanti untuk bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kita nak minat orang artis, pemain bola dan sebagainya, tapi jangan sampai tahap nama imam qari pun kita tak kenal. Jadi satu aib bagi kita lah, wallahu a'lam. Jadi kita nak mendengar daripada Syekh Bandar Abdul Aziz Balila ayat 98, 99 dan 100. Jom kita terbang. Pesawat kita ke bersedia Arab semua Saudi, tuan-tuan? Ya, ayat berapa? 98. 98. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Surahul Azim. Itulah peringatan daripada Allah pada ayat 98 hingga 100 kepada ahli kitab mengapa kufur kepada kebesaran-kebesaran Allah yang mereka sudah saksikan.
dan mengapa menghalang daripada jalan Allah ya kepada orang-orang yang ingin kembali pada Allah, mereka membawa kepada kebengkokan. Wa antum syuhada, padahal kamu menyaksikan atas kebenaran itu. Allah tidak lalai, Allah tidak lengah pada perkara itu. Maksudnya Allah tidak sekadar membiarkan sesiapa sahaja berbuat apa sahaja di atas muka bumi ini. Allah ada asasnya. Allah mengingatkan pada ayat 99 itu, sehingga kan bagi kita jangan sampai kita terpengaruh kepada an-nasir daripada Yahudi Nasrani, dan juga jangan sampai bagi orang beriman ataupun orang Islam sendiri yang menghalang kepada perkara kebaikan, membawa mengajak orang kepada kekufuran, padahal itu bukanlah yang diserukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingatkan perkara ini kerana untuk menjadi khaira ummah, Allah membekalkan kita dengan satu tali ya. Jadi disebabkan itulah kita nak melihat kepada bagaimana seruan Allah kepada orang beriman pada ayat 102 dan terus sampai kepada ayat 104, bagaimana untuk berjaya. Inilah ulang kaji kita, dan sudah tentunya kita nak terbang sekali lagi Ustaz, Ustaz. kali akhir sebelum kita berakhir ya. Okey. Terbang ke mana Ustaz bersama Syekh? Okey, kita pada hari ini masih lagi berlegar di Tanah Haram Ustaz. Tanah Haram ya. Sebab kalau ikutkan saya nak dengar lagi dua syekh yang saya belum dengar lagi. Syekh ada tiga sebenarnya. Syekh Abdullah Al-Juhani, Syekh Dr. Abdullah Al-Juhani, Syekh Dr. Yasir Al-Dusri, dan tentulah imam yang selalu kita dengar daripada kita kecil, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Jadi kalau ini yang bacaan yang terakhir, ya, pasti kita nak mendengar ketua Imam Masjidil Haram, idola pada Syekh dan idola pada kita semua, iaitu Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dan saya ingat kita nak dengar daripada macam Madinah tadilah. Ya. Baik, kita ambil azan sikit dan khamat terus salat ringkas ya. Ya, insya-Allah. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah subhanallah. Ya, Ustaz. Terubat rindu Ustaz. Terubat rindu Ustaz. Allah. Tapi makin rindu lagi ni. Makin rindu. Terubat sekejap bertambah. Tambah rindu. Bertambah rindu Ustaz. Moga-moga kita adalah orang-orang yang sentiasa berpegang kepada tali Allah jami'a, tuan-tuan sekalian, pada ayat yang ke-103, di mana dengan Al-Quran inilah kita bertemu pada hari ini. Dengan Quran jugalah kita dapat mendengar, menghargai bacaan sebegini, ya, kerana Al-Quran diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang pada satu tali, walaupun mungkin bercakap tadi tentang permusuhan berlaku di Mekah Madinah itu, ya, tetapi rupa-rupanya dengan Al-Quran, dengan hablullah ini, dengan tali Allah inilah menyebabkan semuanya mendapat hidayah dan akhirnya menjadi khairul ummah. Mari sama-sama kita doakan agar kita juga sentiasa bersatu di atas tali Allah ini. Doa dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Al-Makki. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا ماليزيا من شر حاسد إذا حسد ومن كل ومن شيطان مريد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Syekh Abdul Karim Al-Makki. Pengalaman kita terbang ke beberapa negara pada hari ini Ustaz, mengubat rindu. Harapnya dengan ini kita makin lagi kuat bersama dengan Al-Quran, menyebarkan dalam wakaf untuk ummah, peluang untuk sama-sama kita bersama berganding berjuang agar Quran ini tersebar di seluruh negara dan di seluruh dunia. Dan tuan-tuan boleh menyumbang pada nombor yang tertera itu agar kita bawakan lebih banyak mushaf, banyak lagi program-program berteraskan pada Al-Quran ini untuk mendidik ummah dengan hidayah untuk kita terus berjaya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari ini pada jam 11 malam nanti Ustaz, dan juga 6 pagi ulangan bagi siri ulang kaji ini. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih pada Syekh Abdul Karim Al-Makki sudi mendengarkan bacaan terbaik. Akan datang lagi Ustaz. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penaja Mofaz. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.